Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam matematik tingkatan 1. Hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 12, pengendalian data. Okey, bab ini anda telah pelajari masa sekolah rendah dulu dan ia sangat menarik. Cikgu harap anak-anak pelajar semua bersemangat untuk belajar hari ini. Okey, dalam bab 12.1 kita akan belajar tentang proses pengumpulan, perorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Ada 3 perkara yang mesti anda faham dalam bab ini, iaitu yang pertama, kita akan belajar tentang kekerapan. Kekerapan bagi satu perkara ialah bilangan perkara itu muncul dalam suatu data. Okey, kita akan belajar tentang kekerapan. Okey, kemudian kita akan belajar juga tentang perwakilan data. Okey, perwakilan data ini adalah sesuatu yang dapat memberi gambaran yang lebih jelas bagi satu set data. Okey, contoh perwakilan data ialah carta palang. Kita akan belajar carta palang, carta pai, yang kedua carta pai. Kita akan belajar graf garis. 3 graf garis, plot titik dan plot batang dan daun. Okey, ada 5 perwakilan data yang kita akan belajar. Carta palang, carta pai dan graf garis biasa anda jumpa masa sekolah rendah dahulu. Tetapi plot titik dan plot batang dan daun kita akan belajar sesuatu yang baru. Okey, mari kita tengok dulu apakah yang dimasukkan dengan kekerapan. Okey, saya ulang balik. Kekerapan bagi satu perkara ialah bilangan kali perkara itu muncul dalam satu set data. Okey, ini adalah contoh jadual kekerapan. Ini jadual kekerapan. Okey, kita baca soalan dia. Data menunjukkan umur 15 orang pelajar dalam kelab matematik. Ada 15 orang pelajar dalam kelab matematik. Dia catat umur dia. Okey, bina jadual kekerapan daripada data tersebut. Jadi, umur dengan kekerapan lah dia punya jadual. Okey, 13 tahun. Umur 13 tahun ada berapa orang? Pelajar dalam kelab matematik umur 13 tahun ada 2 orang. Jadi kita akan tulis kekerapan dia 2. Umur 14 tahun. Okey, ada berapa orang? Kita cari. Okey, ada 3 orang. Jadi kekerapan dia 3. Umur 15 tahun ada berapa? Ada 4 orang. Jadi kekerapan dia 4. Begitulah seterusnya. Okey, sangat mudah. Okay. Yang penting ialah bila kita semak, kita kira balik jumlah kekerapan ini, kita tambahkan jumlah kekerapan ini, kita akan dapat 15 orang. Okey, ini cara untuk kita semak. Kalau kita tambah jumlah kekerapan ni, kita tak dapat jumlah bilangan pelajar ini, bermakna salah lah. Okey, jadi kita kena buat balik. Okey, nak mudah anda cuba bulatkan ataupun potong mana-mana yang telah anda kira lah supaya senang. Okey, contoh 13 ni saya buat bentuk bunga. Supaya senang saya nak tengok. Okey, 14 saya buat bentuk bulat, 4 segi. 15 saya buat bentuk bulat. Okey, senang untuk saya tengoklah kalau ada yang tertinggal. Okey, mari kita tengok tentang carta palang. Okey, carta palang ini adalah salah satu perwakilan data. Okey, carta palang. Kita nak belajar tentang carta palang. Okey, jadual menunjukkan jumlah kutipan derma dari bulan Januari hingga Mei. Okey, jadi kita buat jadual dia Januari hingga Mei. Ini jadual dia lah. Biasa carta palang ni dia bagi dah jadual. Bina carta palang berdasarkan data tersebut. Jadi kita akan bina carta palang berdasarkan jadual yang diberi. Okey, bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei. Okey, derma dia Januari 100, Februari 50, Mac 150, April 200, Mei 100. Jadi ini adalah paksi X, kita letak nama dia bulan. Okey, paksi Y kita letak derma. Jadi dalam bulan Januari kita derma RM100. Bulan Februari kita derma RM50. Okey, bulan Mac kita derma RM150. Okey, skala ni mesti samalah. Okey, 50, 100, 150, 200. Maksudnya skala dia 50-50 ni.
Okey, jangan yang ini 50, yang ini 60, kemudian awak buat 100. Nampak ni skala yang tak sama. Okey, skala ni tengok skala dia sama kan. Sifir dia gunakan sifir yang sama. 50, 100, 150, 200. Kalau guna sifir 2, 2 lah. 2, 4, 6, 8, 10. Kalau guna sifir 3 dan seterusnya lah. Tapi mesti skala yang sama. Jangan awak buat suka-suka hati nombor yang awak nak letak lah. Okey, kemudian besar dia. Ni besar ni. Okey, juga lebih kurang sama. Mesti lebih kurang sama. Jangan nanti katakanlah Januari besar ni. Februari awak buat besar ni pula. Tak boleh lah. Okay. So, dia punya besar dia ni. Okay. Bar dia ni lebih kurang sama. Okay. Dan kita kena tulis dia punya item dia. Okay. Macam ni. Yang ni pun boleh. Tak ada masalah. Awak nak buat bulan dulu kat sini. Bulan dekat bawah kan. Ni awak buat bulan dekat sebelah paksi Y. Ni paksi X kan. Okey, derma dekat bawah pun tak ada masalah. As long as dia mesti sama skala dia. Mesti sama. Dan awak mesti label dia. Okey. Mari kita tengok contoh. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan durian yang dijual oleh 4 buah gerai. Ada gerai A, gerai B, gerai C dan gerai D. Okey, biasa kita guna kertas graf lah. Okey, kita anakan ni kertas graf. Tengok. Okey, bilangan durian gerai A 15, 35, 20, 40. Jadi awak cuba fikir skala ni kita nak guna skala apa ataupun sifir apa kita nak guna. Okey, yang ni dia guna sifir 10 kan. 10, 20, 30, 40. Jadi kalau 15 duduk di sinilah. Di sini 15. Okey, sini 15. Sini B. Okey, 35. Okey, C 20. D 40. Tengok sama kan. Besar pun sama. Okey, ni 1, 2 skala dia kan. Okey, baru dia tanda. Okey, yang ni pula 1, 2 juga baru dia tanda. Okey, 1, 2 baru tanda. Jangan ada yang contoh ni 1, 2 buat 10. Ni kosong kan. Kemudian yang ni awak buat 20 pula. Yang ni 1, 2 buat 30 pula ke sini. Nampak? Ini awak gunakan skala yang tak sama. Nampak? Ni kecil, yang ni besar pula. Balik pula. Okey, salah. Yang ni salah Okey, mesti sama. Okey, mari kita cuba. Senang saja. Jadual di bawah menunjukkan bilangan pekerja wanita dalam 4 buah syarikat. Okey, P, Q, R, S. Okey, bilangan pekerja dia 20, 10, 40 dan 25. Okey. So, kat sini kita tulis. Okey, katakanlah saya nak buat garis paksi ni dulu. Awak boleh guna pembaris lah. Okey. Cantik. Kita guna pembaris lah. Kalau guna pembaris ni macam lambat sikit. Okey. Nanti kalau dalam kelas, dalam soalan, tolong guna pembaris ya. Sebab saya nak guna pembaris dalam komputer ni agak sukar sikit. Okey. Macam boleh guna tapi lambat. Okey, agak lambat. Tapi tak apalah, saya tunjukkan dekat awak. Okey. Garis. Guna pembaris barulah dia lurus. Okey. Kemudian pusingkan dia. Ni paksi X kan. Untuk paksi X pula. Okey. Paksi X. Okey. Dapat garis dulu kan. Cantik kan. Okey. Sekarang sini kita letak kosong. Okey, kemudian saya nak letak sini 2 skala dia 2 10. Kat mana letak 20? Bukan di sini dekat sini. Ni 20. Yang ini 1. Okey, yang ini 30. Yang ini 40. Okey. Dan okey, sampai 40 lah. Nombor dia paling besar 40. Okey, kemudian kat sini saya akan tulis bilangan. Saya akan tulis bilangan pekerja. Okey, ambil kat sini sama je, tulis bilangan pekerja. Okey, ini syarikat. Okey. Syarikat, katakanlah syarikat P, bilangan pekerja dia 20. Okey, so saya lorekkanlah. Okey, awak boleh guna pensil warna awak untuk lorek dia. Guna pembaris ni sebab saya nak cepat, saya tak guna pembaris lah. 20. Okey, lorekkan dia. Macam ni pun boleh, cantik-cantikkan dia, tak ada masalah. Okey, yang penting label dia. Okey, kemudian Q. Okey, saya ambil satu ni kan. Okey, Q saya adalah 10. Okey, kat sini Q 10. Kalau saya nak tukar pen pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, Q 10.
Okey. Okey. Apa lagi? R saya adalah 40. So R40 mesti ada kat sini lah. Sini. R40. Okey, R40. R. Okey. S. S. S25. So 25 berada di mana? Okey, ni 20. Okey. 25 dia dekat sini kan? Okey, sini saya punya S. Okey, S. Jangan lupa kita tulis kat sini syarikat. Ini penting lah. Okey, siap. Okey, mudah saja. Saya harap awak cuba buat lah. Okey, yang penting saya beritahu skala dia mesti sama dan kemudian saiz bar ni juga mesti sama lah. Okey, next. Okey, yang kedua, kelas. Kita ada kelas. Kita keluarkan pembaris dulu. Kelas aman, ceria, tekun, yakin. Menunjukkan bilangan murid yang memakai cermin mata. Okey, ni bilangan murid, ni kelas. Okey. Kat sini kena tulis. Oh, lupa kat sini tadi. Kat sini dia punya tajuk tadi kita tak tulis. Tajuk dia kita tulis pekerja wanita. Pekerja wanita. Okey. Sebab dia punya soalan pekerja wanita lah. Okey. Sekarang ni yang ini tajuk dia adalah bilangan ataupun murid yang memakai cermin mata. Ni tajuk dia, murid yang memakai cermin mata. Okey. Kemudian ambil pembaris seperti biasa, paksi X dan paksi Y kita gariskanlah. Gariskan paksi X dan paksi Y. Lambat sikit lah sebab saya tak garis awal-awal kan. Tak terfikir pula nak garis awal-awal ni. Okey. Ni paksi Y. Okey. Kemudian pusingkan. Okey. Dah siap. Okey, kat sini kita nak tulis apa? Panah dia. Okey, paksi ni ialah bilangan murid lah. Kita tulis bilangan murid kat sini. Bilangan murid. Kat sini kita nak tulis kelas. Okey, jadi bilangan murid kita nak guna sifir apa? Sifir 2 senang. Sifir 2. Okey, kita guna sifir 2 kosong kat bawah. 2, 4, 6, 8. Okey, sampai 8 lah. Sebab paling besar dia adalah 8. Kemudian kelas aman 8. Okey, so kita rorit je lah. Okey, kelas aman 8. Jangan lupa tulis aman sini. Aman. Okey. Kemudian kelas ceria 6. Okey, ni 6 sini. Okey. Ceria. Okey. Kemudian kelas tekun. Tekun 8 juga. Okey. Okey, tekun. Okey. Kemudian kelas yakin. Kelas yakin. Kelas yakin 2. 2 dekat sini. Yakin. Okey, yakin 2. Tekun 8. Yang ini 6. Aman 8. Okey. Ini cara kita lukislah. Cara kita buat carta, bina, carta, palang. Saya harap anda lukis dengan kemas. Okey. Soalan yang berikutnya, jadual 3 menunjukkan jumlah mata yang dipungut oleh 4 buah rumah sukan. Okey, kita ada rumah sukan biru, merah, kuning, hijau. Yang mana kita nak buat? Okey, paksi X dan paksi Y dulu. Okey, tak payah pakai pembaris lah saya punya ni. Saya nak tunjuk je kat anda. Sebab nak cepat kan. Okey. Kemudian dekat sini ceritanya pasal
Pungutan mata. Tajuk dia pungutan mata rumah sukan. Okey. Jadi kat sini saya punya mata lah. Kat sini adalah jumlah mata. Okey, jumlah mata. Dekat sini mesti rumah sukan. Ini semua penting untuk awak perlu label. Kemudian saya nak buat sipil berapa yang mudah. Okey, saya rasa nampak sipil 4. Okey. So sini adalah 4. Sini 0, 0, 4, 8, 12. Sini 16. Okey, rumah biru 10. Rumah biru 10. Dia akan berada dekat sini lah. Okey. So ni biru. Saya akan tulis biru. Okey, biru. Kemudian rumah merah. Merah 16. So sini saya punya 16. Okey, dan seterusnya. Ni merah. Yang penting awak label. Okey, rumah kuning 12. 12 dekat sini. 12. Kuning. Okey, kuning. Okey, ni 12. Yang ni 16. Yang ni 10 kan. Hijau 6. Okey, 4, 6. 6 dekat sini. 6. Hijau. Okey, siap. Ini cara untuk kita bina carta palang. Okey, sekarang kita nak tengok pula carta pie. Okey, jadual di bawah menunjukkan jumlah pelajar mengikut kaum. Okey, ini jumlah pelajar mengikut kaum. Okey, dalam kelas 5 belian. Okey, bina carta pie. Okey, bina carta pie berdasarkan data tersebut. Dia ada kaum dia Iban. Okey, Pisaya dengan Murud. Okey, bilangan dia 8, 9, 3. Jadi kita tambah semua sekali, kita akan dapat bilangan dia adalah 40. Sekarang kita nak cari bilangan dia dulu. Kita tahu bahawa kaum dalam kelas 5 belian ni ada 3 kaum dan bilangan pelajar dia ada 40. Jadi cara kita nak buat carta pie, okay, kita perlu guna jangka protektor dan kita perlu kira lah. Macam tadi kita tak perlu kira sangat, kita hanya plot. Sekarang 8/40. 8 ni daripada Iban per 40. 40 ni bilangan pelajar semua dalam kelas, darab dengan 360. 360 ni apa? Satu bulatan, sudut dia adalah 360. Okey, bila awak selesaikan guna kalkulator, awak akan dapat 72 darjah. Okey, 72 darjah. Jadi awak guna bukan jangka lukis, protektor untuk buat sudut ni. Sudut 72 darjah. Okey, kira pula untuk Bisaya. Bisaya 19/40 darab 360 dapat 171. Okey, awak lukislah. Kemudian 13, yang ni untuk Murud 13/40 darab 360 dapat 117. Okey. Yang penting kita tahu ialah sudut bagi satu bulatan ialah 360. Okey, mudah saja. Okey, mari kita cuba buat. Okey, ini contoh. Contoh nak bina carta pie. Kita tengok contoh dulu. Jadual di bawah menunjukkan bilangan tetamu mengikut kaum dalam satu majlis makan malam. Okey, Melayu bilangan dia 20. Cina 40, India 30, lain-lain 10. Jadi semua bilangan tetamu ni kita kira, bila kita tambah semua sekali ni, kita akan dapat 100 bilangan tetamu kita. Jadi 20 sudut kita ialah bilangan kita nak buat sudut sektor dia. Caranya ialah 20 ni ialah bilangan tetamu untuk Melayu. 20 per 100, sebab 100 semua sekali. Darab dengan 360 ni adalah sudut dalam bulatan. Awak akan dapat 72. Okey, tengok. Jadi saya akan label Melayu 72 dah darjah. Okey, Cina. Bila saya kira 40 per 100 darab 360, saya akan dapat 144. Maksudnya Cina 144 dah darjah. Okey, India 30 per 100 darab 360 sama dengan 108 darjah. Manakala lain-lain 10 per 100 darab 360 sama dengan 36 darjah. Okey, ini carta pie yang kita boleh bina daripada data yang diberi. Okey, kita cuba. Jangan takut, soalan dia mudah saja. Okey, bina carta pie untuk mewakili data yang berikut. Okey. Yang pertama ialah kita kena kira ni dulu. Kira dia. Macam mana kita nak kira? Okey, dia dah kira, dia dah jumlahkan dekat anda. Ini semua adalah 30. Murid dia ada 30. Jadi kita buat 8 per 30
darab 360 darjah, awak akan dapat 96 darjah. Okey. Yang ni pula 7/30. Kenapa 30? Sebab semua jumlah pelajar dia 30 darab dengan 360. Iaitu 60 ni adalah dia punya bilangan pelajar dia sama dengan 84 darjah. Okey. 10/30 pandai darab 360 sama dengan 120 darjah. Dan yang terakhir 5/30 darab 360. Okey, 360 darjah ni sama dengan 60 darjah. Okey, ni semua darjah lah. Okey, jadi sekarang kita dah dapat dah sudut sektor dia. Ni kalau kira balik sudut sektor ni 96 tambah 84 tambah 120 tambah 60 tambah 60 ni awak akan dapat 360. Okey. Jadi apa cara kita nak buat? Okey, mudah saja. Okey, kita buat satu bulatan dulu. Okey. Kita bina satu bulatan. Okey, saya dah bina satu bulatan. Okey. Kemudian dah dapat bulatan. Okey, sorry. Sebelum bina bulatan tadi kan. Sebelum bina bulatan tu saya kena buat titik dulu. Senang kita buat titik dulu. Okey, buat titik dekat tengah-tengah ni. Okey. Kemudian kita baru bina bulatan. Kalau kita tak buat titik macam payah sikit nanti. Okey. Buat titik, kadang-kadang kita buat titik. Kecil pun tak apalah asalkan ada titik. Asalkan ada titik kat sini. Okey, kita bina bulatan. Okey, dah siap. Okey. Sekarang kita ambil pembaris. Ni cara mudahlah. Kita ambil pembaris. Kita garis dulu. Garis dulu. Okey, dah garis. Sekarang kita nak 96. Okey, letak awak punya protector. Ni nama dia protector. Kena ada protector nak buat ni. Okey. Tengok 96. Ni 90. 95. 96 dekat sini. Saya tanda 96 ni. 90, 95, 96. Okey. Jadi, ini 96. Ambil pembaris awak. Okey. Mudah je. Tapi sebab saya guna komputer, dia agak sukar sikit nak buat. Okey. Okey. Sekarang kita boleh lukis. Okey, dah dapat dah 96. Jadi sudut ni adalah 96 darjah. Dan kita akan tulis dia sebagai 1A. Okey, jangan lupa tulis 1A. Okey, sekarang kita nak sambung. 84 darjah. Macam nak buat 84 darjah pula? Okey, daripada okey, sekarang kita nak buat 84 pula. Jadi kita letak pula pada garis yang telah kita buat tadi, yang ini. Okey, sekarang ni 84. Tengok kan daripada kosong. Yang ni saya baca yang belah sini lah sebab saya nak mula daripada sini. Okey, kosong 80. Ni 80, 85, 84 lebih kurang ada dekat sini lah. Okey. 80, 85. Okey, 84 dekat situ. Ni cara dia letak. Yang ni betul-betul berada kat tengah. Okey, tengok ni. Saya ulang ni. Betul-betul ni kat tengah-tengah ni. Okey, ni ada dekat tengah-tengah. Tengok ni. Dia ada kat tengah-tengah ni. Okey, kemudian ni garis dia sama. Okey. Okey, saya besarkan. Dia lebih kurang 84 berada di sinilah. Okey. Jadi, saya akan ambil pembaris dan garis. Gunakan pembaris untuk garis lah. Supaya garis tu tepat.
Okey. Dekat sini jangan lupa label dia. Ni label dia adalah 84 darjah 1B. Okey, tengok macam mana saya buat yang berikutnya 120. Ambil awak punya protector. Nama benda ni adalah protector. Nama alat ni kita mesti ada lah. Protector ni mesti ada. Okey. Okey, saya nak letak dia dekat sini. Nampak? Kita mesti letak dekat tengah-tengah dia. Dan mesti pusing bagi dia. Bagi dia duduk dekat garis. Tak nampak ni garis dia kan? Okey, center garis ni. Okey, 120. Sekarang saya baca daripada sinilah. 0 sampai 120. Ni 100, 120 di sana di sini. Okey, saya tanda. Ni 120. Okey. Ni 120 kat situ. Sekarang kita gariskan. Agak sukar sebab saya gunakan alat dengan komputer kan. Okey, tapi kalau ikutkan dia sangat mudah lah buat benda ni. Tak makan masa pun. Okey, sudut ni adalah 120. Sudut ni 120. Ni adalah 1C. Dah, yang akhir sekali baki dia adalah 60 darjah. Okey, 1D. Okey, ini cara untuk kita lukis. Dan jangan lupa kita kena tulis bilangan murid. Kita tulis murid ataupun murid yang terlibat dalam kem jati diri. Okey, ini tajuk dia, murid yang terlibat dalam kem jati diri. Okey. Okey, tengok yang berikutnya. Okey, yang ni pun dia dah bagi, dah kira kat awak bilangan ahli 360. Bilangan ahli dia semua sekali 360 orang. Sudut sektor 360. Bilangan ahli bagi 3 kelab sukan utama di sekolah. Okey, kelab olahraga ada 100 orang ahli. Renang 150, memanah 110. Jadi sudut sektor dia, okey, macam nak buat 100 bahagi dengan 360 darab 360 darjah. Jadi kita akan dapat kat sini 100. Okey, yang ini pun sama, 150 bahagi dengan 360 orang darab dengan 360 darjah. Awak akan dapat 150 darjah. Okey. Yang ini pula 110 bahagi 360 orang darab 360. Kita akan dapat 110 darjah. Okey, kalau kita kira balik semua sekali ni, 100 tambah 100 setengah tambah 110, kita akan dapat 360. Okey, macam biasa, benda pertama kita buat titik. Okey, titik dekat tempat kita nak lukis ni lah. Okey. Kemudian lukis bulatan. Titik ni kita akan lukis bulatan. Okey, bulatan dah siap bulatan. Okey. Yang ketiga, step yang ketiga kita kena buat garis. Okey, saya suka buat garis supaya senang. Okey, garis dulu. Okey. Okey, dah siap garis. Dah siap garis, ambil protector, kita nak 100. Letak betul-betul dekat tengah dia. Dan garis dia mesti sama. Okey. Sekarang ni 100 berada di sini. Tandalah. Ini 100. Okey, saya guna yang ni lah. Saya sering 100 kat sini. 0, 10, ni 100. Sini. Ini 100. Okey. Alih ni. Ni 100 saya kat sini. Okey, awak letak dia elok, membaris awak dan lukis.
Okey. Ni sudut dia 100. Label lah 100. Dan jangan lupa tulis dia punya ni olahraga. Olahraga. Okey, sekarang kita nak buat 150 kan. Okey, ambil protektor. Letak pada garis yang lurus ni. Okey. Pastikan dia ni berada di garis lurus. Okey, baru boleh buat. Yang ni pun duduk tengah-tengah. Okey, baca daripada sini kosong. Ni kosong ni. Kosong. Okey, kosong. Okey, saya garis daripada kosong. Okey, kosong. Kosong, 10, 20, 30 sampai 150 akan ada di sini. Di sini. Jadi saya alih. Saya nak garis dia. Okey, mesti duduk di tengah. Kurang ni. Okey. Sekarang garis. Jadi kat sini 150 kena tulis renang. Yang ini kita tulis 100, tak payah kira dah lah. Sini 110 darjah, kita tulis dia memanah. Dan jangan lupa tajuk dia ialah keahlian kelab sukan sekolah. Okey, keahlian kelab sukan sekolah. Okey, tajuk dia tak ada masalah. Awak boleh ambil daripada ayat ni untuk buat tajuk lah. Okey. Yang terakhir untuk yang ini. Okey, bilangan saman. Dudukkan bilangan saman trafik. Okey, motosikal 5, kereta 4, lori 3. Ada 12 semua sekali. Kalau kira ni, dia 12. Jadi 5 bahagi dengan 12. Darab dengan 360. Awak akan dapat 150 darjah. 4 bahagi dengan 12 darab 360 darjah, awak akan dapat 120 darjah. 3 per 12 darab 360, kita akan dapat 90 darjah. Okey. Kalau kita kira balik 150 tambah 120 tambah 90, kita akan dapat 360. Okey, benda pertama saya ajar anda ialah kita mesti buat titik dulu. Jangan lupa buat titik. Sebab kalau ada titik ni senang sikit kita nak buat. Dia punya dekat mana kita nak buat garis ni lah. Kita buat titik dulu. Okey, dah ada titik. Sekarang ni kita lukis bulatan. Okey, dah lukis bulatan. Okey, ambil pembaris. Dah hilang pembaris saya pula. Okey, keluarkan baris sekali lagi. Okey, ambil pembaris. Okey, garis. Saya buat satu garis. Okey, dah ada garis. Okey. Kita kena gunakan protektor. 9 nak senang, buat yang mana dulu? Okey, buat yang atas dulu pun boleh, tak apa. Ni letak betul-betul dekat titik dia ni. Garis pun mesti pada garis yang lurus. 150 baca daripada kosong ni. 150 berada di sini. Okey, tanda. Kita tanda. Okey, 150 di sini. Okey. Jadi, ambil pembaris tadi. Buatlah garis. Untuk garis 150 ni. Okey. Dah siap 150. Jadi label lah yang ini daripada sini ke sini 150 darjah motosikal. Jangan lupa label. Okey. Kemudian kita nak buat 120. Okey, pusingkan awak punya protektor. Letak dia betul-betul dekat tengah-tengah ni tadi. Yang ni. Okey, yang ni tampak tak sama kan? Pastikan dia sama. Gerakkan dia.
Okey, yang ni adjust balik. Okey, saya kecilkan sikit supaya awak nampak. Okey, saya nak 120 pula. Jadi daripada kosong saya cari 120 berada di sini. Ni 120 ni. 120. Jadi saya tanda. Sekarang saya buat dia punya garis. Okey. Guna pembaris untuk garis lah. Okey, yang ni 120 darjah kereta. So yang akhir ni adalah sudut 90 darjah. Dia sudut tepat macam ni. 90 darjah adalah lori. Okey. Kemudian jangan lupa tulis dia punya tajuk dia. Tajuk dia apa? Tajuk dia adalah saman trafik. Okey, tulis kat situ. Saman, tajuk dia saman trafik. Okey, ini tajuk dia. Okey, mudah saja bila kita nak buat catapai. Okey, last kali untuk hari ni kita akan belajar graf garis. Okey, ini graf garis. Lebih kurang macam graf catapalang tadi, cuma dia dalam bentuk garis lah. Okey, so bilangan dia, contoh bilangan dia 40 hari Isnin. Jadi 40 kita tanda saja. Okey, kemudian kita sambungkan garis itu. Kita akan dapat graf garis. Okey, mari kita tengok. Ni contoh soalan dia. Tahun 2013. Okey, ni tahun letak pada paksi X. Dia ada tahun 2013. Skala dia macam sama juga macam tadi. Skala mesti sama. 10, 20, 30, 40, 50. Okey, kemudian kita buat satu pangkah kecil saja. Cara dia satu pangkah kecil. Okey, satu pangkah kecil. Dan gunakan pembaris anda untuk garis. Supaya garis anda cantik. Okay, kita tengok soalan. Contoh jadual di bawah menunjukkan jualan pen sebuah kedai alat tulis dalam masa 5 hari berturut-turut. Jadi kat sini kita kena tulis tajuk dia jualan pen. Okey, kemudian kat sini saya nak tulis bilangan pen. Kat sini bilangan pen. Jadi guna pembaris, sepatutnya guna pembaris ni. Saya ingat macam ular kalau awak tak guna pembaris. Okey, saya tak guna pembaris sebab saya nak cepat ni. Okey. Kemudian garis untuk paksi. Yang ni X, yang ni Y kan. Okey, jangan guna lakar guna tangan awak, gunakan pembaris supaya cantik. Okey. Ini awak tulis hari. Yang ni tulis bilangan pen dah tulis. Kemudian skala dia kosong. Sini kosong. Sini skala apa yang sesuai? 10 lah. 10, 20, 30, 40, 50. Okey, paling besar 45 kan. Okey, sampai 50 lah. Okey, kemudian hari Isnin. Katakanlah saya nak buat ni hari Isnin. Isnin, yang ni saya buat Isnin. Isnin, okey. Saya punya bilangan pen adalah 40. So saya tanda. Ini je tanda dia. Okey, pangkah macam tu. Kemudian sebab sini saya dua kan. Dua petak kan. Jadi so saya akan ganti dua petak jugalah. Baru saya buat untuk hari Selasa. Selasa berapa? 25 dia akan berada di sini. Okey, kemudian 1, 2 sini akan jadi Rabu. Sini 1, 2 dia akan jadi Khamis sini. 1, 2 dia akan jadi Jumaat dekat sini. Okey, Rabu 50. Rabu 50. Okey, dekat sini 50. Khamis 45. Dan. Okey, dekat sini 45. Okey, Jumaat 15 saja. Jadi dekat sinilah. Okey, dah dapat dia punya titik dia. Jadi saya akan gunakan pembaris untuk garis. Okey. Gunalah pembaris. Jangan guna tangan awak lah. Okey, sambung. Ni macam ular lah sebab tak guna pembaris. Kalau guna pembaris lambat nanti saya nak tunjuk dekat anda. Okey. Okey. Gunakan pembaris supaya dia lebih cantik. Settle. Siap. Okey, mudah saja graf garis, mudah graf catapai tadi agak sukarlah sebab kita nak guna protector. Okey, next. Okey, yang ini pula jadual menunjukkan tempoh masa yang digunakan oleh Fatimah untuk bersenam dalam masa 5 hari berturut-turut. Jadi tajuk dia tempoh masa bersenam. Okey, jadi jangan lupa buat garis paksi ni. Ni paksi apa? Paksi Y kan.
Okey, labelkan ni Pak si X. Okey, jadi si X ni saya nak tulis hari. Yang ini masa. Masa dalam jam. Masa dalam jam. Jadi saya skala saya mula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, graf yang elok bila dia memenuhi kertas tu lah. Okey, kemudian sekarang hari Rabu. Saya buat hari Rabu dulu. Hari Rabu berapa jam? 1 jam. Okey, di sini. Hari Khamis 2 jam. So dia akan berada di sinilah. Okey, ni skala ni mesti sama ni. Ni jarak saya buat ni. 1, 2. Baru saya letak kan hari Rabu. 1, 2. Baru saya letak hari Khamis. Ni so ni hari Jumaat. Yang ni hari Sabtu. Yang ini adalah hari Ahad. Okey, hari Jumaat 1. Okey, Jumaat 1. Hari Sabtu berapa jam? Hari Sabtu 3 jam. 3 jam bersenam. Hari Ahad 5 jam bersenam. Okey, ni kat sini 5 jam dia. Okey, ni hari Ahad. Kat sini 5 jam. Jadi gunakan pembaris untuk sambung lah. Okey, pembaris sambung. Okey. Sambung bagi lurus. Okey. Soalan yang terakhir saya rasa. Okey, jadual di bawah menunjukkan purata taburan hujan dalam sebuah bandar dalam masa 5 bulan. Jadi kat sini tajuk dia ialah purata taburan hujan. Okey, purata taburan hujan. Jangan lupa ni garis. Okey. Buat garis. Kat sini tulis bulan. Ataupun kat sinilah. Sini tulis bulan. Yang ni mudah kita tulis. Mana-mana pun boleh. Tapi saya nak buat kat bawah lah bulan dia. Okay, yang ini saya nak tulis dia punya taburan hujan. Okey. Kat sini tulis taburan hujan. Okey, cm kuasa 3. Okey, kat sini mula dengan 0. Kemudian 2, 40, 60, 80, 100. Okey. Kemudian bulan dia kata sini Januari, Februari, ni Mac, April. Yang ni Mei. Okey, macam saya tadi saya kata pastikan jarak ni sama antara satu sama lain. Kalau sini 2, sini pun mesti 2. Sini 2, sini pun mesti 2. Okey. Mesti 2 sini. Okey, jadi sekarang Januari 90. Jadi kat sini 90. Tanda. Februari 70. So Februari berada di sini lah. 70. Mac 20 dekat sini. Okey, April 60. Sini April. Mei 100. Okey, Mei 100 dekat sini. Dan kita akan sambung. Okey. Sambung. Okey. Sambung ni ikutlah dia punya bulan dia. Jangan sambung sini. Suka-suka hati awak sambung sini. Tak jadilah. Okey, ikut Januari. Ni daripada Januari kan. Okey, ikut daripada Januari. Ni Januari. Januari kan. Januari ni Februari kan. Okey, jadi Januari pergi Februari. Februari pergi Mac. Mac pergi April. Pergi Mei. Okey, ikut dia punya urutan ni lah. Urutan ni. Jangan sambung suka-suka hati anda. Okey, mudah saja 3 benda yang kita belajar hari ni. Iaitu carta palang. Okey. Carta pi. Dan graf garis. Cikgu harap anda cuba buat kerana topik ni sangat menarik dan mudah. Okay, last sekali, cikgu tinggalkan dengan satu kata motivasi. Dengan satu kata motivasi yang sangat bagus. Perjalanan beribu batu bermula dengan langkah pertama. Maksudnya, sekarang awak dah berjalan beribu-ribu batu dah. Okey, kalau awak tak belajar melangkah hari tu, masa langkah pertama masa awak baby itu, tak adalah awak sampai ke tahap ini. Jadi maksudnya, sesuatu benda kalau kita nak buat, kita kena mulakan. Jangan takut untuk mulakan sesuatu langkah. Okey, kalau jatuh tu benda perkara yang biasa. Maksudnya jatuh ke gagal, ke salah tu perkara yang biasa. Yang penting kita belajar dan berusaha. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi dalam siri yang kedua nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.